أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. InsyaAllah pada petang ini kita akan bincang dosa besar yang ke-10, iaitu membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan ataupun rukhsah, yakni tanpa kelonggaran daripada syariat. Pada muka surat 107 pada muka surat 107, iaitu membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan atau rukhsah. Nabi SAW bersabda, "Man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhrin wala rukhsatin lam yaqdihi sawmud dahri walau samah." Sesiapa yang membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan dan tanpa rukhsah, maka ia tidak akan mampu membayarnya walaupun dengan puasa saumud dahr, mana sepanjang zaman, mana walaupun dengan puasa sepanjang tahun, dengan puasa sepanjang tahun, saya terjemah gitu. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, itu ada nombor hadis dia tu, dan juga hadis ini riwayat daripada Abu Daud, tetapi mengikut ulama hadis ini dhaif lah, tidak kuat. Hadis ini dhaif. Nabi SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan kaffaratul lima bainahun majtunibatil kabair." Salat wajib 5 waktu dari Jumaat ke Jumaat berikutnya dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan waktu kafarah, waktu penghapusan dosa-dosa yang ada di antara waktu-waktu tersebut selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi penghapusan dosa yang berlaku ni adalah dosa-dosa kecil, dengan syarat dalam tempoh itu tidak dilakukan dosa besar. Dalam tempoh itu tidak dilakukan dosa-dosa besar. Maknanya kalau sekian seorang itu melakukan dosa besar, tidak adalah kelebihan seperti yang disebut dalam hadis ini. Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hajjil bait." Agama Islam dibangunkan di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadah, yakni mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Hadis ini muttafaqun alaih. Daripada Hamad bin Zaid, dari Amr bin Malik al-Bakri, dari Abu al-Jauza, dari Ibnu Abbas, ia berkata, sendi dan asas agama Islam ada 3 macam. Ini Abu Jauza ni daripada Ibnu Abbas. Maknanya kata-kata ni adalah merupakan satu kesimpulan yang dibuat oleh Ibnu Abbas. Dia kata sendi dan juga asas agama Islam tu ada 3 bentuk. Pertama sekali, mengucap 2 kalimah syahadah. Itu asas dia, dan itu dikira sebagai kunci lah. Bersyahadat bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Termasuklah di situ maknanya mengakui bahawa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Kita panggil syahadatain. Yang kedua, mendirikan salat fardu. Salat yang dimaksudkan di sini adalah salat fardu. Dan yang ketiganya, puasa bulan Ramadan. Itu sendi ataupun asas dia. Sesiapa yang meninggalkan salah satunya, maka ia menjadi kafir. Menjadi kafir. Kita melihat bahawa orang tersebut memiliki banyak harta, tetapi ia tidak menunaikan haji, tidak mahu membayar zakat, tapi darahnya tidak halal, tidak boleh dibunuh. Tapi berkenaan dengan haji dengan zakat lain. Jadi kalau mengikut tafsir Ibnu Abbas, 3 tu. Kita tadi sebut 5 rukun Islam tu. Syahadatain,
Salat, puasa, zakat dan haji. Hak 3 mula-mula tu, hak tu dikira sebagai asas dia. Hak zakat dengan haji tu kalau dia cukup syarat pun dia tidak bayar, dia tidak jadi kafir. Ini mengikut pandangan Ibnu Abbas. Tapi yang 3 tadi kalau tidak berlaku, tidak buat, maknanya syahadah. Tu jelas lah, tu asas. Dia tidak puasa, dia tidak menunaikan salat fardu dalam keadaan dia mampu, tidak ada alasan. Kita bincang dah sebelum ni berkenaan dengan salat ni, bahawa kalau mengikut kebanyakan sahabat memang dikata kafir lah. Walaupun perkara tu khilaf, tapi kukuk mana pun khilaf antara kafir dengan tidak. Begitu juga puasa. Sesiapa yang boleh berpuasa, dia tidak berpuasa tanpa alasan yang munasabah, tanpa alasan secara syarak, maka jadi kafir. Tapi hak 2 lagi, kalau cukup syarat pun dia tidak buat, dia tidak menafikan kefarduan, itu tidak kafir. Maknanya hak 3 mula-mula tu mengikut tafsir Ibn Abbas merupakan asas binaan Islam tu. Tu. Maknanya sebagai isyarat kepada pentinglah perkara itu. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bih wal jahla fala hajata lillahi bi an yada'a at-ta'ama wasyarab." Sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta dan juga perbuatan-perbuatan bodoh yang boleh mencacatkan, boleh menimbulkan kesan yang negatif pada Islam itu dengan sebab perbuatan dia tu, maka Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan minum dia. Mana Allah tidak perlu kepada puasa dia kalau dia tak jaga percakapan, cakap bohong, penipu, jadi saksi palsu dan melakukan perkara-perkara bodoh yang bercanggah dengan agama Islam itu. Allah tidak perlu pada puasa dia. Maknanya kalau dia puasa juga Allah tak terima lah. Itu maksud zahir hadis ni. Nabi SAW juga bersabda, "Raghima anfu mri'in adraka syahra Ramadan falam yughfar lah." Celakalah, yakni tidak bertuahlah seseorang yang dia sempat dengan bulan Ramadan, tetapi dalam bulan Ramadan tu dia tidak dapat keampunan Tuhan kerana kegagalan dia, kerana kelalaian dan kecuaian dia. Orang ni Nabi kata raghima anfu mri'in, celakalah, tak bertuah orang itu. Kira bulan Ramadan tak adalah bulan dikatakan bulan tazkiyatun nafs, bulan ibadat, bulan yang lebih ibu segala bulan lah bulan Ramadan. Tiba-tiba masih lagi tidak mampu berlaku penghapusan dosa kepada dia dengan sebab kecuaian dia, kealpaan dia, maka tak bertuah lah. Kalau bulan lain tak tahu mana lah. Kalau bulan Ramadan pun tak erat lagi, tak berubah lagi sikap, tidak kuat lagi ibadat. Bulan lain tak tahu mana lah, soalah lagi tu. Sebab kalau kita tengok umum kan, secara umum umat Islam bulan Ramadan kuat ibadat. Kalau tahu yang masjid, kita boleh tengok lah. Kalau tamu-tamu kalau malam pertama Ramadan tu kak, kesok frame masjid tu, penuh orang. Walaupun dia kuat pun, tapi ramai lagi kuku mana pun nak sampai ke habis masuk bulan Syawal itu. Tapi kalau bulan lain, dia kembali pada biasa. Tak amal. Situ kita boleh tengok dah bahawa umat Islam sebenarnya boleh pergi masjid, bukan tak boleh pergi. Cuma dia tak pergi. Tu kan. Sebab kalau dia tak boleh pergi, bulan Ramadan lagi tak boleh pergi. Engkau lapar. Tapi boleh pergi pula. Hak kata tak boleh pergi hanap atau bulan Ramadan boleh. Maknanya boleh lah sebenarnya. Sebab itulah setengah ulama dia rasa runsing pula. Berat juga lagu ni. Akhir sekali dia beri pula tazkirah. Kunu rabbaniyin la takunu ramadaniyin. Kamu jadilah orang yang sembah Allah, bukan orang yang sembah bulan Ramadan. Sebab ni khusus kenyataan ulama ini untuk orang-orang yang hanya aktifkan ibadat dalam bulan Ramadan saja. Bulan lain tidak. Dia ni seolah-olah penyembah bulan Ramadan, bukan sembah Allah. Siapa ulama memberi peringatan begitu. Maknanya tak molek juga. Dia Islam ni dia tak boleh pemusim dia lagi tak boleh. Dia tak boleh. Tak kena dengan cara tabiat ibadat dalam Islam. Dia tak boleh gitu. Memang kita perhati ibadat dia tidak bermusim, kecuali yang ditentukan musim. Misalnya Ramadan, puasa wajib, bulan tu, bulan lain tak, bulan lain tidak. Sunat bagi bulan lain. Musim haji, pada musim haji tu kena buat haji. Hak lain pergi atas rasa umrah. Dia ada juga. Tapi hak tu dia secara nas, secara terang disebut. Orang-orang yang beriman mempunyai keputusan bahawa siapa sahaja orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa alasan, bukan kerana sakit, bukan kerana alasan yang dibenarkan oleh syarak, maka kedudukan orang tersebut lebih buruk daripada seorang pezina
pemalak dan pencandu arak. Saya pun tak tahu pemalak ni ke dia bahasa Indonesia. Saya pun tak sempat nak rujuk. Ada sangat kaum Indonesia. Pemalak ni bahasa dia lah. Saya pun tidak sempat tengok teks Arab dia ni. Tak apalah, mana dosa-dosa besar belaka tu. Menipu. Tak tahulah pemalak tu bahasa dia tu. Maknanya teruk lah. Kita kata kalau penzina ni teruk. Tapi lebih teruk lagi. Dan peminum ketagih arak, orang yang ketagih arak, bahkan mereka meragukan keislamannya dan mencurigainya sebagai orang zindik dan orang etis. Etis mana orang yang tidak percaya kewujudan Allah. Tu. Mana puasa bulan, sebab dia puasa bulan Ramadan, dia satu bukti antara kita dengan Tuhan. Tu bukti kita dengan Tuhan. Sebab orang lain tak boleh. Dia masuk bilik air, dia minum air, siapa tahu. Dia masuk bilik, dia tidur. Lepas tu malam-malam waktu ubik pinggan bawah meja nak, bawah katil. Ramai macam gitu. Kadang-kadang tak ingat waktu ubik tu berkolak. Penuh. Dia punya pinggan bawah katil tu. Maknanya kalau dia makan pun siapa tahu. Muka barang tu, puasa ni barang tak nampak. Betul-betul dia dengan Tuhan. Hak tu dia tak buat, maknanya boleh diragui keislaman dia. Hak Islam hak sebenar. Walaupun jumhur ulama kata tak kafir lagi, tapi kalangan sahabat dia kata memang boleh buat pada kafir. Kalau bulan puasa Ramadan, kalau mengikut Ibnu Abbas tu, siapa begitu sekali. Kita cuba tengok dalam syarah dia ni. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, puasa Ramadan adalah satu bentuk ibadat kepada Allah Ta'ala dengan cara tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan suami isteri, jima', mulai terbit fajar sampai matahari terbenam. Inilah yang disebut dengan puasa secara ta'rif, iaitu penghambaan manusia kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara tersebut. Bukan kerana kebiasaan atau untuk menyihatkan tubuh, bukan. Malah kita puasa ni, sihat tubuh tu sampingnya ya. Asas dianya untuk taat kepada perintah Allah. Akan tetapi semua ini dilakukan hanya untuk beribadah kepada Allah, iaitu dengan cara menahan diri daripada makan, minum dan juga jima' dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Demikian juga demikian jugalah menahan diri daripada hal-hal lain yang boleh membatalkan puasa, mulai daripada terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari masuk waktu maghrib itu. Mulai dari terlihatnya anak bulan Ramadan sampai terlihatnya anak bulan Syawal itu. Ini secara ta'rifi. Cuma kena ingatlah. Kita kena ingat banyak dalam hadis Nabi sebut bahawa puasa bulan Ramadan ni janganlah kita buat hanya sekadar memenuhi ta'rif saja. Kalau sekadar itu hanya sah di segi fiqh lah. Kerana puasa bulan Ramadan ni yang mendapat kualiti, puasa Ramadan yang berkualiti, bermutu tinggi, dia bukan semata-mata ikut ta'rif tu saja, tidak. Kalau sekadar ikut ta'rif tu kan, jadi orang panggil puasa seperti yang Nabi sebut, kam min saimin laisa lahu illa al-ju' wal 'atash. Nabi kata ramai orang puasa tapi dia boleh lapar dan dahaga. Apa maksud hadis tu? Hadis tu bukan nak menafikan batal ataupun sah puasa, nak menafikan kualiti. Ada orang puasa ni tak boleh kualiti pun, sekadar sah di segi fiqh saja. Hak tu dia tidak boleh merubah kehidupan manusia. Jadi sebab itulah perlu kita tekankan bahawa ibadat ni bukan kita ambil tarikh saja, tapi kita mengambil sifat ibadat itu. Sifat ibadat, misalnya sifat puasa Nabi apa dia? Bekerja seperti biasa, aktifkan ibadat lebih daripada ketika tidak berpuasa, malam berpuasa, siang berpuasa, malam beribadat, qiyamul lail kita panggil. Itu dia panggil sifat. Tidak disebut dalam takrif. Tak buat hal tu pun sah. Jadi puasa, tapi mana kualiti? Bagaimana pengisian Nabi dalam bulan Ramadan? Hak tu dari sudut dia panggil sifat. Supaya sifat solat lah, ada buat sifat solat tu. Hak tu semaya sah dah tu. Cuma nak kualiti solat tu macam mana? Siapa dibongkar ke semua hadis-hadis, siapa tangan letak mana, semua tu benda yang bukan menjadi ukuran sah ke tidak sah semaya. Tapi nak serupa dengan Nabi. Kerana serupa dengan Nabi, siapa dia paling serupa dengan Nabi, ibadat dia, dialah dapat pahala paling banyak. Hak paling serupa lagu mana? Nak tahu tu tak boleh kecuali melalui hadis. Sebab tu kalau kita baca sifat solat Nabi, ketika rokok tu kaki duduk, semua dia sebut. Benda yang tidak menjadi perkara yang utama pun disebut. Nak serupa-rupanya. Mata boleh kalau kita tengok dinding, tu ulama bincang. Mesti ke mata kena tengok ke kiblat, kau macam mana? Boleh kejar ke dak mata, pejar mata.
Boleh ke tak begitu semaya? Pejam mata. Boleh ke tidak? Semua tu dibincang. Khilaf pula ulama tu. Dia bincang tu. Maknanya seolah-olah bila kita baca semua hadis, kita akan nampak sebuah ibadat yang lengkap, seolah-olah kamu tengok aku semaya, Nabi kata. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala puasa Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam. Maknanya ibadat paling besar, asas lah. Inilah kedudukannya dalam agama Islam. Hukumnya adalah wajib berdasar kepada kesepakatan kaum muslimin, berdasar pada dalil-dalil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang menunjukkan kefarduannya. Ini dalil utamalah tentang kefarduan puasa, iaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad ni. Maknanya umat sebelum kita ni puasa juga. Puasa, cuma lagu mana puasa tu di segi syariat tu kita tidak dapat maklumat jelas lah. Tapi puasa lah. Mana dengan puasa ni mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa dengan puasa tu. Jadi maknanya hadirat, dengan puasa boleh jadi orang bertakwa ni puasa lagu mana? Mesti dia puasa cara Nabi, bukan puasa cara kita. Ni puasa tidur pola sahur dah. Nah, pola sahur lepas makan kambing. Nah, aku tak bangun-bangun, kau bangun. Kau bangun ke sepak nak buka puasa ni. Di atas maya apa buka puasa. No. Kalau setara tu hati-hati tak tahulah. Yusuf Qaradawi dalam buku, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku dia bicara khusus, jadi ke tidak orang puasa dia tak semaya 5 waktu ataupun semaya tak cukup. Ramai ulama kata tak jadi, ada yang kata jadi, tak leh, tapi umumnya kata tak leh lah. Memang tak dapat pahala, tak sah pun, tak jadi, tak leh pahala puasa dia kalau dia tidak semaya. Allah Ta'ala menunjukkan firman-Nya ini kepada orang-orang beriman kerana puasa Ramadan termasuk di antara bukti keimanan dan boleh menyempurnakan keimanan seseorang, sedangkan meninggalkan puasa Ramadan boleh mengurangi keimanan seseorang. Para ulama berbeza pendapat tentang puasa Ramadan yang tidak dilaksanakan dengan sebab meremehkan atau kerana sifat malas. Ni apakah pelakunya akan jadi kafir ke tidak? Mana seseorang yang tidak puasa bulan Ramadan bukan kerana sebab syar'i, tak kira sama ada dia malah ke ataupun dia anggap puasa ni tak ada belah mana pun, tak buat pun tak apa, dia anggap dia meremehkan. Jadi ulama khilaf, jadi kafir kau itu, kau tidak jadi kafir. Khilaf ulama. Yang benar bahawa pelakunya tidak akan menjadi kafir kerana seseorang yang meninggalkan salah satu daripada rukun Islam tidak akan dicap sebagai kafir kecuali apabila dia meninggalkan salat dan tidak mahu mengucapkan 2 kalimah syahadah. Ini khilaf ulama. Khilaf setengah kata jadi kafir, setengah kata tidak. Tapi hukum mana pun hak semaya itu lebih berat. Khilaf dia lebih berat lagi daripada salat. Adapun jika ada seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya penjelasan, yakni alasan, maka pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama adalah bahawa setiap ibadat yang terikat waktunya, apabila ada seseorang dengan sengaja mengakhirkan dari waktunya tanpa alasan, yakni tidak buat ibadat tu, maka ibadat tersebut tidak akan diterima. Akan tetapi beliau hendak membayar dengan mengerjakan amal soleh, memperbanyak amalan sunnah dan memperbanyak istighfar. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak berdasarkan perintah kami, maka amalan tersebut akan ditolak. Ini bagi dia gini, setengah ulama menganggap bahawa amalan-amalan fardu yang ditinggal oleh seseorang itu, kalau mengikut jumhur ulama, bila dia tinggal dengan sengaja tanpa alasan yang munasabah, tapi dia tidak menafikan kefarduan itu, ini dia tidak jadi kafir mengikut jumhur ulama, tapi dia kena qada, wajib qada. Tapi ada setengah ulama dia kena bertaubat saja, dia tak wajib qada. Ada juga dia tinggal semaya tanpa sebab yang munasabah, tak wajib qada. Ada ulama ramai mazhab tu. Imam Malik kata gitu, Imam Abu Hanifah kata gitu, tak wajib qada. Cuma dia kena wajib bertaubat dan dia kena jaga selepas jangan tinggal. Tapi umum jumhur ulama kata bertaubat tu wajib, tapi dia kena qada. Khilaf pula situ. Imam Syafi'i pun kata kena qada.
Jumhur lah, termasuk Imam Syafi'i. Sebab dia kata sebab mengikut ulama yang kata tak wajib qada, sebab dalam hadis menyebut tentang qada tu, dia tidur, dia tak terbangun. Tu dari segi nasnya tidur, ya, tak ada sebut kata tinggal dekat ada segar-segar gitu lepas habis waktu tak apa, tak ada dalam hadis. Jadi hak kata kena qada tu kita tidur. Patut ada berlaku kerana dalam peperangan, adalah dalam keadaan biasa ni tak ada. Sebab tu ramai juga ulama kata kalau kisah keadaan biasa tak wajib qada, tetapi dia wajib bertaubat, dan dia kena buktikan selepas tu dia betul-betul bertaubat, dan dia kena cover dengan buat amal-amal kebajikan hak lain. Mana berat jugalah. Tu mana kalau dia tidak boleh penuhi hak tu dia tak terima taubat dia. Mana tidak terlepas tanggungjawab dosa tu. Demikian pula sebuah ibadat yang telah ditentukan waktunya tidak boleh dilakukan sebelum tiba waktunya. Demikianlah pula seterusnya, tak apalah perkara tu, tu kita perkara biasa dah kita dengar tu,